Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-150. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-111 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah, maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurah dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa telah banyak ayat yang menyatakan mengenai dorongan untuk menyertai seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengecam golongan yang bermalasan serta memberikan pelbagai alasan disebutkan di dalam surah ini. Kesemua peringatan ini sebenarnya sudah mencukupi untuk membangkitkan semangat juang kaum mukmin. Akan tetapi, munculnya sebahagian golongan mukmin yang masih enggan menyertai peperangan, ditambah pula dengan hasutan daripada kaum munafik seperti perbuatan membina masjid yang kemudian dihancurkan atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, surah ini juga telah membongkar gerakan secara halus oleh golongan munafik. Hal ini dilihat sebagai tidak selari dengan kebiasaan serta tuntutan untuk menutup aib manusia ataupun memberikan kemaafan atas kesilapan, sekaligus telah menimbulkan pertanyaan, mengapakah Allah Subhanahu wa taala melakukan sebegitu? Al-Biqai menjawab kemuskilan ini dengan menyatakan menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Manakala Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur menilai ayat ke-111 surah Taubah ini dengan menyatakan ayat ini sebagai huraian mengenai kelompok baru dalam konteks memberikan pujian kepada pasukan yang terlibat dalam peperangan Tabuk. Menjadi penghuraian kepada penyesalan sekumpulan kaum mukmin
yang tidak terlibat dalam peperangan serta menjelaskan juga mengenai segolongan lain yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan terakhir ini merupakan penghubung kepada huraian ayat ini dengan ayat terdahulu yang menceritakan mengenai kaum munafik yang membina masjid Dirar. Ayat ini dimulakan dengan janji yang dikuatkan dengan perkataan sesungguhnya dalam bentuk kata kerja masa lalu, fi'il madhi, yang menunjukkan satu kepastian sambil menunjukkan dirinya dengan nama yang paling sempurna, iaitu Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli, iaitu berjanji dengan janji yang pasti diperolehi dari orang beriman yang mantap lagi tulus imannya. Diri, iaitu jiwa dan harta mereka, dengan memberikan syurga untuk mereka. Jiwa dan harta yang mereka jual itu digunakan untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan faktor-faktor lain. Seterusnya, ayat ini juga menggambarkan bahawa harga yang dibayar ke atas nyawa yang dikorbankan adalah mendapatkan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan ini sangatlah bernilai dan tidak setimpal dengan barang yang dijual, iaitu nyawa. Namun, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat Maha Pemurah tetap memberikan kenikmatan yang banyak. Bahkan disebut juga bahawa syurga itu buat mereka. Seakan-akan syurga itu disediakan sedemikian rupa sehingga bersesuaian dengan keperluan dan kemahuan penjualnya, iaitu pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat ke-111 surah At-Taubah ini dikuatkan lagi dengan menggambarkan bahawa pembayaran balasan itu merupakan janji yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan dikuatkan melalui firman-Nya dalam 3 kitab suci, iaitu Taurah, Injil dan Al-Quran. Dalam arti kata yang lain, ia merupakan janji yang diikrar sejak dahulu kala lagi dan bukanlah sesuatu yang baru. Tempat untuk melakukan penyerahan itu adalah di medan peperangan dan pembayarannya di akhirat kelak. Inilah agaknya sebab mengapa ganjaran timbalan itu dikuatkan dengan pelbagai bentuk penguat sambil dinyatakan juga penekanan bahawa tidak ada janji yang lebih tepat berbanding janji Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih." Yang bermaksud, oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, iaitu bergembiralah dengan syurga yang kamu peroleh sebagai ganti kepada pengorbanan jiwa dan harta kamu. Betapa tidak bergembiranya manusia tak kala mengorbankan nyawanya, padahal yang membelinya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, langsung tidak memerlukannya. Betapa tidak gembiranya manusia tak kala mengorbankan nyawanya, padahal dia akan mati juga. Jasadnya akan berpisah dengan roh, lambat atau cepat. Setiap yang hidup pasti akan mati, dan alangkah baiknya jika mati itu dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bakal memperoleh kenikmatan yang agung dan kekal selamanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ja'far As-Siddiq berkata, tidak ada harga bagi badan-badanmu selain syurga, maka janganlah kamu menjual badan-badanmu selain daripada syurga itu. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-111 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bahawa dia akan membeli harta benda dan jiwa orang beriman itu dengan bayaran yang paling mahal, iaitu syurga. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan pengorbanan orang beriman itu sebagai bahan jualan yang bakal dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Al-Hasan telah menyatakan Allah Subhanahu wa taala berjual beli dengan para hamba-Nya, lalu dibayarnya jualan itu
dengan harga yang sangat tinggi. Ulama menyatakan, alangkah indahnya perniagaan seperti itu. Si penjual ialah orang beriman. Pembelinya adalah Tuhan pencipta semesta alam. Harganya syurga. Cek bayarannya adalah kitab-kitab samawi yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Manakala pakar runding dalam perniagaan besar ini tidak lain tidak bukan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-111 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini ada perkaitan yang teguh di antara ayat-ayat yang sebelumnya. Orang yang beriman oleh kerana cintanya kepada kesucian dan kebersihan, sama ada secara zahir dan batin, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah suka dan cinta kepada mereka. Tidak ada lagi walau satu ruang kecil yang berbaki di dalam hatinya untuk menempatkan di dalamnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan ini sangat berbeza dengan hati orang munafik yang rosak dan bersedia untuk membela dirinya kepada syaitan, hawa nafsu ataupun sesama manusia. Menjual diri kepada Tuhan, inilah yang pernah disebutkan oleh seorang sufi yang masyhur bernama Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Diri ini telah terjual habis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat ditawar lagi. Barang yang sudah terjual tidak boleh dijual dua kali. Maka kesusahan dan penderitaan hidup, kesulitan dan kesengsaraan yang dihadapi di dunia ini menjadi kecil belaka dan tidak ada ertinya kerana hidup sudah mempunyai pegangan, iaitu aku ini hamba Allah dan syurga yang dijanjikan Allah. Maka harga yang dibayarkan Tuhan itu, jika diukurkan dengan umur dan pengorbanan kita, apatah lagi diri dan harta benda itu, pada hakikatnya milik Tuhan juga, adalah terlalu mahal. Dengan erti kata lainnya, apa yang kita akan terima tidak sepadan dan terlalu besar jika dibandingkan dengan kecilnya apa yang kita berikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-111 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-111 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli jiwa dan harta benda orang mukmin untuk berjihad di jalannya dengan cara berperang, dan Allah telah menjanjikan bayaran yang sangat bernilai, iaitu nikmat syurga yang kekal abadi serta disediakan khas buat para pejuang ini. Sesungguhnya perkara ini merupakan satu kemenangan yang besar. Ayat ke-111 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita mengenai kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran syurga yang tidak tergambar keindahannya dan berkekalan selama-lamanya. Pada zaman kini, berjihad itu bukan hanya turun ke medan perang, tetapi medan jihad kini telah berbeza. Namun ia masih bermatlamat yang sama, iaitu untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, jihad menuntut ilmu untuk menjadi ilmuwan dan ulama Islam. Jihad ekonomi untuk membangkitkan ekonomi umat Islam dan lain-lain lagi. Setiap Muslim perlu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara jua sekalipun, dengan kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, kerana ia adalah peluang untuk kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah mereka yang sentiasa merasakan kenikmatan dalam usaha berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menegakkan agamanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-111 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah meletakkan akhirat sebagai keutamaan tanpa mengabaikan tanggungjawab di dunia, bahkan menjadikan dunia
sebagai jambatan ke akhirat. Kedua, kita perlulah menanam sifat sanggup berkorban harta, nyawa dan masa dalam sendiri dan keluarga terdekat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi yang fana ini. Ketiga, kita perlulah beriman dan meyakini janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencapai keredaannya serta menghindarkan diri daripada kemurkaannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.